papar. Saya nak teruskan sebab panjang dah jawapan tadi. Nanti saya menyebut yang berhormat Pontian tidak ada dalam Dewan. Saya menyebut seterusnya yang berhormat Tuan Oscar Ling Chayu Sibu. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Sila yang berhormat Menteri Kesihatan. Tadi Miss untuk menjawab soalan nombor 3. Ini soalan nombor 6. Sila yang berhormat Menteri Kesihatan. Terima kasih Yang Dipertua. Kes pertama varian Omicron telah dilaporkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia oleh Afrika Selatan pada 24 November. Varian Omicron ini mempunyai 32 mutasi pada protein spike dengan keupayaan jangkitan 2.7 hingga 3.7 kali ganda lebih tinggi berbanding varian Delta. Kes pertama di Malaysia telah dilaporkan pada 3 Disember melibatkan pelajar dari Afrika Selatan. Sejak itu varian Omicron mula merebak dengan cepat di kalangan komuniti berbanding varian Delta. Kes-kes varian Omicron pada bulan Disember adalah dari pintu masuk antarabangsa sahaja, namun situasi tersebut berubah pada bulan Januari 2022 apabila kes penularan tempatan varian Omicron mula dilaporkan di seluruh negara. Trend peningkatan kes COVID-19 yang baru melebihi angka 10,000 sehari yang disebabkan oleh varian Omicron dicatatkan bermula pada 6 Februari, manakala pada 24 Februari yang lepas, sejumlah 32,070 kes positif baru telah dicatatkan, menjadikan ia sebagai kes harian tertinggi semenjak pandemik melanda negara. Walaupun peningkatan mendadak ini direkodkan, lebih 99% kes harian dicatatkan pada kategori 1 dan 2 sahaja. Walaupun terdapat trend peningkatan dalam kemasukan ke hospital ketika gelombang Omicron ini, kadar discharge dari hospital juga naik dengan mendadak memandangkan kadar sembuh yang tinggi dan tempoh rawatan di hospital yang tidak berpanjangan. Berbanding dengan varian Delta, didapati varian Omicron lebih suka menjangkiti dan membiak pada bahagian atas saluran pernafasan ataupun upper respiratory tract dengan izin. Dan sifat ini memberikan nilai tambah kepada keupayaannya untuk menjangkiti secara mudah serta pantas. Di samping itu juga varian Omicron didapati kurang berkapasiti untuk menjangkiti tisu paru-paru. Ini mungkin menjelaskan mengapa individu yang dijangkiti oleh varian tersebut mempunyai jangkitan yang lebih ringan berbanding dengan varian Delta. Walaupun peningkatan direkodkan, sejak minggu epid yang kelima, berlaku peningkatan bilangan pengisian katil ICU serta kematian harian. Walaupun begitu, jumlah ini adalah 80 hingga 90% lebih rendah berbanding dengan pelaporan pada Ogos tahun lalu ketika gelombang Delta, walaupun kes pada ketika itu adalah lebih tinggi. Kesan decoupling yang membolehkan indikator sistem kesihatan terkawal ini berlaku sebab beberapa faktor, antaranya liputan vaksinasi yang tinggi, kadar regresi pesakit COVID-19 kepada kategori 3 hingga 5 yang rendah, kadar sembuh yang tinggi, serta tempoh rawatan di hospital yang tidak berpanjangan. KKM juga telah melaksanakan pelbagai langkah dalam menghadapi cabaran gelombang Omicron. Antaranya adalah pelaksanaan pemberian dos penggalak, menambah baik pengurusan COVID-19 melalui pendekatan FTTIS yang diotomasikan, usaha-sama fasiliti kesihatan swasta dalam pengurusan COVID-19 dan membangunkan COVID-19 Clinical Care Pathway bagi tujuan memulakan ubat antiviral terkini yang akan diberikan kepada pesakit COVID-19 berisiko tinggi pada peringkat lebih awal semasa mereka bergejala ringan bagi mencegah jangkitan menjadi lebih teruk dan mengaktifkan semula National COVID-19 Rapid Response Task Force bermula 7 Februari. Objektif utama penubuhan pasukan ini adalah memastikan akses ke pusat kuarantin dan rawatan PKRC dan hospital terjamin serta melakukan pemantauan kes COVID-19 melalui pusat penilaian COVID-19 secara maya. Terima kasih.
Soalan tambahan pertama, Terima sila. kasih Menteri memberikan jawapan yang panjang lebar. Dan saya rasa Menteri juga ada memaklumkan bahawa PPV akan mengizinkan working untuk budak-budak yang berumur 5 sampai 11 tahun untuk mendapatkan vaksinasi mereka. Tapi sampai sekarang saya di kawasan saya belum ada lagi PPV yang membenarkan secara working untuk budak kita. Dan dalam 3 minggu cuti sekolah ini, saya rasa adalah waktu untuk kerajaan kita atau kementerian kita untuk memastikan kebanyakan budak-budak kita diberikan vaksinasi. Kerana kebanyakan penyakit COVID ini sekarang merebak di dalam sekolah. Jadi yang membawa balik rumah dan menjangkiti ahli-ahli keluarga mereka. Jadi saya rasa untuk memvaksinasikan budak kita adalah amat penting untuk waktu sekarang. Terima kasih Ibu. Sila Menteri. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Di Sarawak sudah pun mencapai kadar yang agak tinggi. Sarawak sekarang ini adalah yang paling tinggi di Malaysia, di mana 57% daripada golongan kanak-kanak sudah pun menerima dos yang pertama. Namun demikian, sudah pasti kita akan memudahkan lagi proses vaksinasi di Sarawak, dan program Pick Kids ini dilaksanakan dan dipengerusikan oleh Timbalan Menteri 1 Ahli Yang Berhormat daripada Bagan Serai. Saya akan maklumkan kepada beliau cadangan Ahli Yang Berhormat untuk kita buka PPV secara walk-in, terutamanya di kawasan-kawasan yang mana tidak lagi ada appointment ataupun semua yang dah minta temu janji dah diselesaikan, bolehlah dibuka secara walk-in, dan saya akan maklumkan kepada beliau untuk memberi perhatian kepada kawasan Yang Berhormat.